Menjadikan seorang bintang yang berjaya itu bukanlah mengambil masa dalam satu malam. Sebaliknya, ia memerlukan usaha dan melalui proses yang panjang. Pengorbanan lain turut diperlukan seperti wang ringgit, sikap positif dan doa restu pelbagai pihak. Kesemua elemen ini perlu ada, tidak kiralah ingin melahirkan bintang dalam bidang seni, akademik mahupun sukan. Muhammad Janisa Muhammad Sahar atau lebih dikenali sebagai Coach Jai telah melatih ramai bakat cilik dalam sukan badminton tanah air sejak berbelas tahun yang lalu. Beliau yang juga pengerusi teknik badminton daerah Petaling Utama serta ketua panel dan ketua jurulatih kontingen MSSS ke MSSN sejak 10 tahun lalu berkata, sikap pemain yang berjaya boleh dilihat sejak awal mereka bermain. Assalamualaikum dan salam sejahtera geng-geng semua. Okey, nama saya Muhammad Janisa bin Muhammad Sahar. Okey, boleh panggil saya Jai ataupun Coach Jai. Saya berasal daripada Temeloh, Pahang. Okey, saya menetap di Petaling Jaya. Okey, saya bertugas di sebuah sekolah di daerah Petaling Jaya. Okey, nama daerah tu daerah Petaling Utama. Okey, saya merupakan pengurusi teknik badminton daerah Petaling Utama. Dalam masa yang sama juga saya merupakan ketua panel dan ketua jurulatih untuk kontingen MSSS ke MSSN. Okey, aspek yang terpenting dalam latihan ni sebenarnya yang paling utama sekali adalah disiplin. Okay, disiplin itu sangat-sangat penting. Dan yang kedua adalah attitude ataupun sikap lah. Okey, sebab apa saya cakap disiplin? Okey, contohnya untuk latihan dalam sukan badminton ni bukan sesuatu yang mudah. Dia sangat-sangat memenatkan. Okey, jadi bila pemain tu dia disiplin dia tinggi, okey, dia akan cuba sedaya upaya menghabiskan sesi latihan tu dengan buat yang terbaik lah. Okey, berbanding dengan pemain yang disiplin dia agak kurang sikit, dia biasanya akan cuba mencari helah lah bila dia dah penat tu untuk dia skip training tu ataupun dia buat sambil lewa lah. Okay? Dan macam saya cakap tadi, sikap pun memainkan peranan penting jugalah. Sebab dengan sikap ni kita boleh tengok macam mana hubungan pemain tu dengan jurulatih, macam mana cara dia menghormati jurulatih, macam mana cara dia percaya pada program yang coaches susun untuk dia, dan dia percaya kepada proses. Itulah antara yang penting itulah dua benda. Okey, sebenarnya untuk mengenal pasti bakat ni banyak cara lah. Okey, macam biasa yang saya buat lah. Okey, berdasarkan pengalaman saya akan menilai seorang pemain yang berbakat tu bermula daripada peringkat MSSD lah. Okey, peringkat MSSD seterusnya ke peringkat MSSS ataupun kita boleh gunakan cara yang digunakan oleh sekolah sukan negeri ataupun sekolah sukan Malaysia SSBJ yang mana kita adakan PID, program PID. Okey, program untuk mencari bakat lah, mencari bakat, dan dekat situ kita ada beberapa test yang kita akan buat untuk menentukan pemain tu tahap dia macam mana, layak tak dia pergi ke peringkat yang tertinggi. So daripada situlah, okay, banyak cara, memang banyak cara. Tu salah satu tu cara saya gunakan lah. Bermula daripada peringkat MSSD, MSSS ataupun program PID tu, pencarian bakat. Okey, ciri-ciri yang pertama sekali fizikal lah. Okey, fizikal ni yang penting sekali adalah agility. Okey, agility ni bermaksud ketangkasan. Okey, macam mana pantasnya pemain tu bergerak masa dalam gelanggang. Okey, tu ciri fizikal yang pertama lah. Ketangkasan tu lah agility tadi. Okey, yang kedua, kekuatan fizikal lah kan, otot-otot seluruh badan ni yang kita gunakan untuk menghasilkan pukulan yang kuat dan berkualiti. Okey, satu benda saya nak bagi tahu, okey, dalam sukan badminton ni, kalau kaki kita kuat, footwork kita bagus, step kita betul, pukulan kita akan automatik akan jadi senang lah. Okay? So pada pemain-pemain yang baru nak berjinak dalam sukan badminton tu, okay, utamakan kekuatan kaki dulu. Bina kekuatan di bahagian kaki dulu. Dan insya-Allah bila kaki tu kuat, pukulan tu akan jadi senang. Okay, dan mental pula. Okay, yang paling penting sekali adalah dia punya konsentrasi. Okay, konsentrasi ni maksudnya bila dalam court tu dia bermain, okay, macam mana dia nak fokus kepada game dia tu tanpa mempedulikan ni gangguan-gangguan daripada luar ni. Okey, itu konsentrasi lah. Yang kedua, daya ketahanan mental. Okey, daya ketahanan mental ni, okey, macam mana dia nak adapt dia punya situasi masa dalam gelanggang tu. Contoh dia ketinggalan masa point yang gap yang jauh. Okey, bila dia dah kalah set pertama, macam mana dia nak comeback balik. Itu daya ketahanan mental lah. So fizikal tadi ada 3 dan yang mental tu kena ada 2 benda ni lah untuk menjadi seorang pemain yang bagus. Okey, support daripada family ni sebenarnya memang sangat-sangat penting lah. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu dulu, baik pemain ataupun
ibu bapa, okey, dalam sukan badminton memang memerlukan pengorbanan lah. Pengorbanan daripada segi masa, fizikal, wang ringgit dan sebagainya lah. Okey, dan benda-benda macam tu sangat-sangat membantu untuk kemenjadian seseorang pemain tu lah. Pemain cilik kita ni lah. Dan saya share sikit lah pengalaman saya kan. Saya bawa pemain-pemain yang cilik ni, yang berumur 12 tahun ke bawah ataupun 15 tahun ke bawah. Setiap kali bila kita nak pergi ke MSSM, kita akan ada kelatihan pusat, sesi pemilihan, akan ada ibu atau bapa yang akan sentiasa menemani pemain tu. Dan saya rasa benda tu sangat-sangat penting lah. Dan lagi satu, cara ibu bapa dengan pergaulan ibu bapa dia, cara dia hormat kita sebagai coach dan teknikal semua sangat-sangat baik. Dan sebab tu saya faham lah yang kenapa anak tu boleh jadi pemain yang baik seawal usia 12 tahun tu, sebab dia lahir daripada ibu bapa yang hebat lah. Okay, so pada saya memang sokongan daripada ibu bapa tu penting dalam kemenjadian seseorang pemain tu. Saya lah attitude lah, attitude ni sangat-sangat penting. Sebab saya sikap lah kan, attitude ni sikap. Okey, macam saya dah 10 tahun ni saya bawa pemain cilik di peringkat MSSS, daripada peringkat MSSD, daripada diorang kecil, okey, sampai ke MSSS, sampai diorang naik sekolah menengah. Okey, lepas tu sampailah diorang pergi ke ABM ataupun BAM lah. Okay, saya sentiasa bersama dengan diorang. Saya boleh tengok pemain-pemain ni yang mana daripada kecil ni, dia punya sikap tu sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus, menghormati semua coaches, semua teknikal kita. Dan bila dia naik je sekolah menengah, dia dah besar sikit, dia dah ada sedikit perubahan dekat sikap dia. So saya rasa dia dah remaja, dia dah pandai memberontak, dah pandai menipu dan segalanya lah. Okay? So pada saya benda macam tu lah yang sangat-sangat penting. Dan pemain-pemain yang saya tengok ada perubahan sikap macam tu, minta maaf cakap, memang dia tak boleh pergi jauh. Memang dia tak boleh pergi jauh. So dia akan hilang. Dia akan naik-naik, tiba-tiba dia akan hilang. So benda ni saya rasa bukan di peringkat anak-anak kecil ni. Okey, dia di semua peringkat. Tak kira lah tahap permainan seorang pemain tu macam mana, sehebat mana tahap permainan tu pun, kalau attitude dia ataupun sikap dia tak bagus, saya rasa memang tak akan boleh pergi jauh. So kalau dia ada sikap macam merendah diri sikit, okey, dia ada sikap hormat pada yang paling penting sekali, ibu bapa. Okey, kedua dia ada sikap hormat pada coaches yang buat program yang terbaik untuk dia. Dia ada sikap hormat pada member sehobi dekat luar ni, tak kira lah level dia orang macam mana. Dia ada sikap hormat pada semua orang yang penonton-penonton lah yang menyokong game dia tu. Saya rasa tak ada masalah. Memang dia boleh pergi jauh dalam kategori dia lah. Okey. Okey, cabaran yang pertama kebiasaannya masalah daripada ibu bapa lah. So ibu bapa ni yang pertama sekali dia tak faham pada proses. Sebab dia ingat sukan badminton ni boleh ada shortcut untuk jadi pandai dengan cepat lah, jadi pemain yang baik. So cabaran yang pertama lah. So mungkin boleh kita fahamkan ibu bapa dengan benda ni semua lah. Okay, saya biasa dengan situasi macam ni. So bila saya anak dia datang memang tak ada basic. So saya buat anak dia sampai anak dia dah ada progress. Tapi dia biasa akan kadang-kadang 3-4 bulan dia dah compare dah. Dia akan tanya, coach macam mana bila anak saya boleh jadi macam coach sebelah? Tu masalah ibu bapa yang pertama lah. So dia tak faham dengan proses tu. Okay, so yang kedua saya rasa faktor kewangan lah. Itu sangat-sangat mengganggu lah. Sebab dalam sukan badminton ni bila kita sebut faktor kewangan tu, dia berkait dengan banyak benda lah. Okay, yang pertama kos untuk pulang alik ke tempat training, antaranya macam tu lah. Okay, dengan kadar bayaran yuran, saya rasa memang sangat tinggi lah masa sekarang ni, disebabkan kenaikan kos shuttlecock yang kadang-kadang ibu bapa pun tak faham, dan kadar sewa dewan yang saya rasa memang tinggi lah masa sekarang. Kalau kata nak cukupkan kuota tu, saya tak setuju sikit lah, sebab saya pun dilatih di sekolah sukan negeri. Okey, sebab kita macam yang dibagi tahu tadi lah kemasukan tu memang kita adakan program PID tu lah. Bukan sewenang-wenangnya kita pilih pemain tu ambil saja kan, tak tengok akademik, tak tengok kelayakan dia. Daripada PID itulah memang menentukan. Sebab daripada beberapa ada ujian-ujian yang kita jalankan tu, memang saya rasa memang dah layak menentukan pemain tu masuk ke sekolah sukan lah. So bukan saya cakap nak masuk sekolah sukan ni ambil je siapa suka-suka kan, memang bukan. So, kita ada yang tu lah. Bila dah masukkan pada pertanyaan yang macam ni, okay, dia melibatkan kita punya peranan head coach lah. Macam mana program yang dia susun, okay, progress dia buat tu. Sebab itu nak jadi coach ni bukannya senang. Okay, saya rasa netizen sekarang pun faham dengan kita punya persatuan badminton macam mana. So saya rasa coach-coach ni yang ada dekat badan induk kita ataupun di mana-mana ni, sebenarnya memang dia ada kelebihan dan kekurangan ni masing-masing. Okay, pada saya bukan salah coach, mungkin program yang dia buat tu tak sesuai dengan
dengan program yang dia buat tu tak sesuai dengan apa yang dijaga ataupun umur pemain yang dijaga. Mungkin kepakaran dia di sudut yang lain lah, di kategori yang lain. Okey, so pada saya, untuk menentukan tu, peranan ketua jurulatih itu sangat-sangat penting lah untuk membuat program yang sesuai dan memantau graf perkembangan tu. So benda tu kena alert lah. So peranan ketua jurulatih lah, mewujudkan program yang terbaik. Media ni saya rasa benda yang platform yang paling main peranan, sebab benda yang boleh sampaikan sesuatu benda tu, berita ataupun artikel ke seluruh warga negara Malaysia. So media ni sangat memain peranan penting lah. So pada saya, kalau media tu boleh membantu dalam menyiarkan artikel-artikel ataupun video-video yang berkenaan dengan inspirasi. Inspirasi, contoh daripada seorang pemain, contoh kita punya legenda badminton Dato' Lee Chong Wei, daripada macam mana dia susah sampai dia berada di tahap yang mana dia berada sekarang, ataupun media boleh keluarkan artikel-artikel ataupun video berkenaan dengan penghargaan ataupun insentif yang diberikan kepada pemain-pemain muda ni sekiranya dia sampai ke tahap yang tertentu lah. Saya rasa kalau lebih kepada siarkan benda-benda macam tu, sedikit sebanyak akan membantulah kita punya pemain-pemain muda ni untuk motivasi untuk pemain tu pergi ke peringkat lebih tinggi lah. Sebabnya media main peranan. Sebab kalau macam saya cakap tadi, kalau media asyik tunjuk, contoh, kalau kau pakai, contohlah seorang pemain tu pergi ke tahap ni, ganjaran apa yang dia akan dapat. So benda-benda macam tu. So kalau media tak highlightkan benda tu, saya percaya bukan semua pemain atau ibu bapa boleh tahu benda tu. So kalau lebih kepada itulah. Proses. Maksudnya lebih kepada menyiarkan berita-berita berkenaan dengan inspirasi lah. Inspirasi untuk menaikkan semangat pemain-pemain untuk pergi lebih jauh. Betul, contoh. Jadikan video-video tu contoh lah untuk semangat kepada diorang lah untuk jadi pemain yang baik. Untuk latihan fizikal. Untuk latihan fizikal itu biasanya kita gunakan sesi di gym lah. Kita gunakan gym lah. Untuk gym ni memang 100% kita kuatkan fizikal kita. So yang itu paling utama lah, yang kebiasaan semua coaches akan guna benda tu lah. So sesi di gym tu kekuatan fizikal. Dan kalau contohlah kemudahan gym tu tak ada, mungkin ada banyak lagi exercise lain untuk fizikal yang boleh dibuat dekat luar tanpa menggunakan gym lah. So saya rasa kalau player tu buat research sikit, dia tahu macam mana untuk nak kuatkan fizikal tanpa menggunakan gym. Itu yang pertama lah, gym. Yang kedua untuk ketangkasan tadi, untuk kecepatan tu. Biasanya tu kita fokus pada agility exercise. Agility macam saya cakap tadi lah, agility ni berkenaan dengan ketangkasan kaki kita. So memang kena 100% buat exercise, agility exercise untuk kecepatan tu lah, ketangkasan tu. So dua benda tu je lah. Untuk kekuatan badan kita gunakan gym. Dan untuk kepantasan, kelajuan, kecepatan semua tu kita buat agility exercise lah. So untuk squat ni, kekuatan kaki, so kita boleh buat squat lah. So benda paling simple sekali. So terpulang kepada bila kita buat squat ke, kita buat apa-apalah berkenaan dengan exercise ni, dia punya hasil tu terpulang kepada kita punya berapa kali kita buat tu. Kita tak akan tetapkan. So ikut kemampuan badan. So makin lama kita buat benda tu, makin hasil dia makin terbaik lah hasil dia yang kita akan dapat. Antaranya lah. So berkenaan dengan agility exercise pun banyak jugalah agility exercise. So kalau saya nak tunjukkan, macam kita duduk setempat, kaki kita macam ni. So step macam ni. So macam banyak, memang banyak. So boleh saya rasa benda tu ramai yang dah tahu sebenarnya. Tapi nak maintainkan benda tu, nak konsistenkan buat hari-hari, itu yang paling penting. Kalau exercise dia kekuatan. Untuk kecepatan tadi lah, agility tadi. Dari segi tangan pula macam mana? Daripada segi tangan pun sama juga. Yang benda paling penting sekali, benda paling simple sekali, kita boleh push up. Kita boleh push up. Itu untuk kekuatan bahu kita lah. Kekuatan pukulan tangan, ataupun kita ada satu getah yang biasa dekat farmasi pun ada jual. So kita ikatkan getah tu, kita tarik macam ni. So benda-benda macam tu memang bergunalah, membantulah. So yang penting sekali kena konsisten. So kita nak dapatkan konsisten tu yang susah sebenarnya. Kan kadang-kadang hari ni kita buat, esok kita tak buat. So benda macam tu lah, inisiatif sendiri. Bagi pemain-pemain cilik yang mempunyai impian dan cita-cita untuk berjaya dalam sukan badminton, dengarkan pesanan penting daripada Coach Jai. Berdasarkan temu bual bersama Coach Jai itu, kata kunci untuk berjaya dalam sukan badminton adalah usaha dan sikap yang positif. Selain memahami, kejayaan itu memerlukan proses yang panjang.
Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye. Okey, kami daripada New Racket Badminton Academy mengalu-ngalukan kedatangan ibu bapa yang berminat nak hantar anak. Okey, so boleh datang kita punya tempat ni, bertempat di SMK Lelaki Bukit Bintang pada hari Sabtu dan Ahad pukul 10 dan 12. Pukul 10 hingga pukul 12 tengah hari. So kalau pada ibu bapa yang berminat, boleh kontak kita lah, dan kita mengalu-ngalukan kedatangan untuk kita turunkan ilmu dalam dunia badminton kepada semua pemain-pemain lah, untuk mencari pemain-pemain pelapis negara pada masa akan datang. Okay.